Bagi penyokong bola sepak, ini adalah masanya yang cukup mendebarkan di mana akan berlaku perpindahan ataupun penjualan pada saat akhir sebelum jendela pintu perpindahan ditutup. Sama seperti bagaimana Cristiano Ronaldo menyertai Manchester United sedangkan kabar angin mengatakan dia mahu ke Manchester City. Cukup menarik dan berita seperti ini sentiasa akan menjadi hiburan sebelum jendela pintu perpindahan ditutup. Bagaimanapun, terdapat juga panik buying seperti ini kadangkala tidak menjadi dan merugikan. Tidak berjaya dengan memaksa sang pengurus untuk pergi daripada kelab terus dan kelab gagal mendapatkan wang pelaburan kejayaan mereka. Di sini, kami senaraikan top 6 perpindahan pada saat akhir pemain paling teruk di Premier League. Teruskan menonton. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. Baru sahaja membimbing Everton ke kedudukan 4 teratas, David Moyes nekat memperkuatkan skuadnya ketika mereka bersiap sedia untuk saingan bola sepak Liga Juara-Juara buat pertama kali selepas bertahun-tahun. Kelab Merseyside berjaya memberi kontrak bernilai £8 juta untuk pemain sayap Inter Milan, Andy van der Meijde, pemain antarabangsa Belanda yang sebelum ini kelihatan bersinar di Ajax di mana pasukan itu mengandungi pemain seperti Zlatan Ibrahimovic dan Rafael van der Vaart. Pembelian ini terbukti menjadi bencana, namun kecederaan dan masalah di luar padang menghalang karya van der Meijde di Goodison Park dengan kad merah di derby Merseyside pertamanya ketika menentang Liverpool adalah detik paling rendah dia bersama Everton. Dalam 4 musim, dia hanya membuat 20 penampilan liga, masalah alkohol dan masalah peribadi yang mengurangkan kerjaya yang sangat menjanjikan pada mulanya. Middlesbrough berjuang untuk mengelak daripada turun liga pada tahun 2008 dan mereka terdesak untuk mencari seorang penyerang yang boleh menjaring gol. Untuk itu, mereka berjaya memperolehi tanda tangan pemain antarabangsa Brazil Alves dari pasukan Belanda Heerenveen. Alves berjaya dalam Eredivisie, menjaringkan 45 gol hanya dalam 39 penampilan liga sebelum perpindahan £10 juta ke Teesside. Pembelian itu amat dinanti-nantikan, bagaimanapun, penyerang gagal menyesuaikan diri dengan gaya bola sepak Inggeris. Dia hanya menjaringkan 10 gol Liga Perdana dalam 2 musim di Boro sebelum berpindah ke Al Sadd. Kelab itu pula yang diturunkan ke Liga Championship pada akhir kempen keduanya. Seorang pemain yang berpindah dengan yuran perpindahan yang agak rendah, tetapi pemain ini mungkin merupakan pemain yang paling tidak popular dalam sejarah Liverpool sejak 10 tahun lepas. Roy Hodgson telah tiba di Anfield pada tahun 2010, dengan lantikan dia sendiri pun dikritik hebat oleh peminat dan lebih malang lagi dengan kelab berada dalam tempoh gelap di bawah pemilikan duo Amerika Tom Hicks dan George Gillett, maka pada masa itu pembelian terhad sahaja boleh dilakukan. Hodgson memutuskan untuk membawa Konchesky, pertahanan kiri dari Fulham, walaupun langkah itu membuktikan kegagalan besar. Pertahanan kiri ini gagal memberi kesan, sementara keputusan ibunya mengkritik kelab sebagai "Scouser Scum" menambah derita pemain ini di Anfield. Kritikan itu terbukti sama sekali tidak bijak. Setelah hanya 18 penampilan, dia dianggap sebagai pemain lebihan, dihantar semula secara pinjaman ke kelab Championship Nottingham Forest. Penyerang Sepanyol itu telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terhebat di Eropah dalam masa 3 tahun setengah di Anfield, dengan Chelsea memecahkan rekod perpindahan Inggeris untuk menandatangani Torres daripada pesaing Liga Perdana mereka pada Januari 2011. Torres telah menjaringkan 65 gol hanya dalam 102 penampilan Liga untuk Liverpool, tetapi dia gagal melakukan aksi pemusnah bersama kelab baru di Stamford Bridge. Dia memerlukan 903 minit untuk membuka akaun bersama Chelsea, dan dia tidak berjaya menjaringkan double-digit gol untuk menjuarai Liga untuk setiap musim yang dia habiskan di London Barat. Walaupun bersusah payah, dia tetap berjaya dalam pasukan, memenangi gelaran Piala FA dan Liga Juara-Juara pada 2012.
Bayangan pemain yang amat-amat berbisa bersama Liverpool, dia dipinjamkan ke AC Milan dan Atletico Madrid sebelum menyertai secara kekal yang terakhir pada 2016. Perpindahan Torres yang digambarkan di atas menyaksikan Liverpool sangat-sangat terdesak mencari seorang penyerang dan pencarian mereka membawa mereka ke Newcastle untuk menandatangani pemain gergasi Jordi Andy Carroll, penyerang yang dijulang tinggi selepas membantu Newcastle untuk dapat promosi musim sebelumnya dan menyesuaikan diri dengan lancar ke Liga Perdana dengan 11 gol pada separuh pertama kempen. Prestasi itu meyakinkan Liverpool untuk memecahkan rekod kelab £35 juta untuk membawa Carroll ke Anfield. Bagaimanapun, penyerang itu bergelut dengan prestasi selepas pembelian yang besar itu. Kecederaan menghimpit kemajuannya, sementara dia tampak tidak sesuai dengan kaedah pengurus baru Brendan Rodgers setelah bekas pemain Ireland Utara itu menggantikan Kenny Dalglish. Setelah hanya 11 gol dalam 58 penampilan, Carroll meninggalkan kelab untuk menyertai dengan West Ham sebelum kembali ke St James Park pada tahun 2019. Anda mungkin tidak mengenali pemain ini. Pemain ini ditandatangan dengan rekod kelab penyerang Greece itu tiba di Fulham pada saat akhir pada Januari 2014 dengan bayaran £12 juta. Mitroglou telah menempa reputasi sebagai penjaring gol yang produktif di Olympiakos setelah mencapai 81 gol dalam 182 penampilan dan membantu kelab itu meraih 4 gelaran liga. Langkah ini terbukti menjadi kegagalan besar. Mitroglou berjuang dengan masalah kecergasan membuat hanya 3 penampilan untuk Cottagers. Fulham diturunkan pada akhir musim dengan pemain antarabangsa Greece itu dengan pantas kembali ke Olympiakos secara pinjaman tanpa menjaringkan 1 gol pun untuk kelab. Secara kesimpulan, pembelian terdesak sentiasa menjadi duri dalam daging buat pengurus bola sepak. Keadaan pada masa ini telah berubah, seperti mana kebanyakan kelab telah menggunakan Director of Football banyak membantu pengurus membuat pembelian yang tepat. Jika tidak, pembelian itu nampaknya indah tetapi pada akhirnya, setiap hari anda menangis.